Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada guru besar, barisan PK dan juga guru-guru yang saya hormati sekalian. Okey, baiklah, jadi pada hari ini saya selaku guru prasekolah, saya akan berkongsi, saya akan membentangkan pentaksiran dalam perkembangan awal kanak-kanak di prasekolah SK Sungai Buloh. Okey, terdapat 3 perkara yang akan saya bentangkan. Yang pertama adalah proses pentaksiran, yang kedua adalah penganalisian data dan yang terakhir sekali adalah pelaporan. Okey, untuk ini saya percepatkan, kerana saya nak fokus lebih kepada bahagian analisis dan juga pelaporan. Okey, baiklah. Ini adalah secara ringkasnya, boleh tengok gambar rajah di sebelah kiri semua. Itu adalah proses pentaksiran yang dijalankan di prasekolah. Yang pertama, guru merancang. Yang kedua, membina instrumen. Yang ketiga, melaksana pentaksiran. Yang keempat, merekod. Yang kelima, menganalisis data dan juga melapor. Yang keenam, jika murid tersebut telah menguasai, maka aktiviti pengayaan akan diberikan. Jika belum lagi, aktiviti bimbingan akan diberikan. Okey, jadi kita tengok proses yang pertama adalah merancang. Okey, jadi ini adalah bahagian merancang tadi ya. Okey, yang pertama, guru telah kenal pasti dulu apakah tujuan guru mentaksir murid tersebut. Okey, dalam ujian subjektif ini, apa yang saya ingin mentaksir adalah perkembangan koordinasi mata dan juga tangan murid tersebut di dalam kemahiran menulis. Okey, jadi konstruk yang saya ingin taksir adalah BM 6, iaitu kemahiran menulis. Okey, dan standard kandungannya adalah menguasai kemahiran menulis, yang di mana di bawahnya terdapat 8 topik ataupun 8 standard pembelajaran. Okey, seperti yang semua boleh lihat. Okey, saya besarkan. Okey, jadi BM 3.2.1 bermaksud topik 1 lah ya. Jadi topik 1 adalah menulis huruf kecil dengan cara yang betul. Topik kedua, menulis huruf besar dengan cara yang betul. Yang ketiga, menyalin perkataan. Yang keempat, menyalin frasa. Yang kelima, menyalin ayat mudah. Yang keenam, meluahkan idea dalam bentuk lukisan, simbol dan tulisan. Yang ketujuh, menulis perkataan dan frasa. Yang terakhir sekali adalah menulis ayat mudah. Okey, jadi standard prestasi yang kita guna dikhususlah kepada kemahiran menulis. Okey, maksudnya kalau murid itu berada di TP1, itu tahap penguasaan 1, maka murid tersebut boleh menulis huruf dengan cara yang betul. TP2 boleh menulis frasa dan perkataan, dan TP3 boleh menulis ayat mudah dan juga kemas. Okey, yang di bawah itu abaikan ya. Instrumen yang kita gunakan adalah ujian subjektif. Okey, jadi tarikh pentaksiran secara formal adalah 28 Mei 2021. Tempoh pemerhatian, maksudnya tempoh saya memerhati murid tersebut menjawab soalan subjektif tersebut adalah tidak terhad kerana dilakukan secara online. Okey, seterusnya, proses yang kedua adalah membina instrumen. Okey, jadi ini adalah proses bagaimana sebelum pentaksiran itu dijalankan. Okey, jadi saya besarkan lagi. Jadi waktu membina instrumen ini, sebelum saya nak melakukan pentaksiran, jadi saya telah mengambil inisiatif sendiri untuk membuat modul transisi menulis. Okey, maksudnya modul transisi menulis ni adalah aktiviti di mana murid itu membuat revision dulu, membuat ulang kaji dulu. Okey, jadi ini adalah aktivitinya. Okey, bermula daripada 20 April sehinggalah 27 Mei. Dan juga pada 28 Mei, ujian subjektif kemahiran menulis telah diberikan kepada murid. Okey, jadi khususnya aktiviti ini, modul ini saya lakukan untuk murid tersebut membuat revision dulu sebelum pentaksiran itu dijalankan, pentaksiran secara formal itu dijalankan. Okey, jadi kita lihat topiknya. Okey, bagaimana saya membina soalan. Okey, jadi apa yang saya buat adalah, bagi setiap topik tersebut, saya cuba listkan atau senaraikan berapa masa yang diperlukan oleh saya untuk membuat video pengajaran kepada murid tersebut. Okey, kalau kita lihat di sebelah kiri ini, kotak di sebelah kiri ini, tengok di bahagian catatan. Contoh masa pengajaran bagi topik pertama adalah 10 minit. Jadi saya tukarkan kepada nilai jam. Okey,
Seperti yang semua boleh lihat, masa untuk mengajar yang saya letak kat situ adalah 0.167. Jadi macam mana saya nak menentukan jumlah item dan juga peratus markah muktamad bagi item yang telah dibina tadi tu. Okey, yang pertama, masa untuk mengajar dibahagikan kepada 8. Kenapa 8? Sebab kita ada 8 subtopik. Didarabkan dengan 100, jadi saya akan dapat jawapan 2.09. Okey, jawapan yang ada semua poin-poin ni kita tukarkan kepada huruf kepada nombor bulat. Maksudnya kalau 2.09 maksudnya jumlah item yang akan dibina adalah 2. Okey, bagi topik tersebut. Jadi, okey. Yang seterusnya adalah peratus markah muktamad. Jadi maksudnya bagi 2 item bagi topik yang pertama, iaitu menulis huruf kecil dengan cara yang betul, adalah 12.5 markah dia. Okey. Jadi secara ringkasnya ini adalah wajaran markah dia lah. Okey, secara ringkasnya adalah jumlah item dan juga wajaran markah bagi setiap topik itu. Okey. Seterusnya ini adalah poin yang ketiga, soalan subjektif. Okey, saya alihkan ke sebelah kanan pula. Okey, jadi ini ini masih berada di poin yang kedua, iaitu membina instrumen. Okey, dan ini adalah soalan yang telah saya bina. Okey, tengok kat sana ada soalan 1 sehingga soalan 16. Okey, maksudnya samalah dengan yang telah saya listkan dekat atas, jumlah item adalah 16. Okey, seterusnya skema pemarkahan. Okey, jadi ini adalah skema pemarkahan. Okey, boleh tengok di bawah ini ada jawapan sekali. Dan yang sebelah kanan itu adalah rubrik pemarkahan. Maksudnya contoh kita tengok warna hijau tu TP3. Okey, jika murid tersebut dapat markah 100% ataupun dalam lingkungan 80 hingga 100, itu bermaksud murid tersebut berada di tahap 3, tahap penguasaan yang ketiga, iaitu boleh menulis ayat mudah dan kemas. Okey, dan kalau TP2 pula dalam lingkungan 50 hingga 79%, maksudnya murid tersebut boleh menulis frasa dan perkataan, dan yang kedua terakhir 29 hingga 49%, TP1 boleh menulis huruf dengan cara yang betul, dan terakhir sekali 0 hingga 29% tu tidak menguasai. Okey, maksudnya perlukan bimbingan yang lebih. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, proses yang ketiga adalah melaksanakan pentaksiran. Okey, saya tukar balik di sebelah kiri pula ya. Okey, jadi proses yang ketiga adalah melaksanakan pentaksiran. Macam mana pentaksiran ini dijalankan? Sebab ni kan waktu PDPR kan. Okey, jadi yang pertama, okey, guru telah membuat announcement dulu dalam WhatsApp group. Kita mengatakanlah, okey, 28 Mei nanti kita akan ada ujian. Okey, jadi apa ibu bapa kena buat? Yang pertama, menyemak giliran ujian. Tengok dekat bahagian bawah tu, giliran ujian subjektif kemahiran menulis. Okey, saya tanda supaya semua boleh tengok Okey, di sini. Itu adalah giliran ujian subjektif kemahiran menulis. Jadi cikgu dah telah tetapkan lah. Okey, jadi yang pertama Elisa Lena pada pukul 8.30, Febrian Jambi 9.30, Noelvis Balong 10.30, Willy Wenanesha 11.30. Jadi ini adalah masa untuk murid-murid yang telah cikgu nyatakan itu untuk menduduki ujian. Okey, yang kedua, ibu bapa kena install aplikasi HeyHi. Okey, seperti yang ditunjukkan di dalam slide ini. Okey, itu adalah aplikasi HeyHi. Okey, dan seterusnya masukkan kod yang diberi untuk masuk ke HeyHi. Yang keempat, murid menjawab soalan yang dipaparkan di HeyHi secara langsung, dan murid boleh keluar bila selesai menjawab. Okey, seterusnya poin yang keempat iaitu merekod. Okey, jadi ini adalah hasil rekod cikgu lah. Okey, ini adalah murid yang bernama Nesha. Okey, tengok dia jawab semua betul, tulisan pun cantik. Okey, ini juga ini pula Febrian Jambi. Okey, dia ada tertinggal soalan 14 hingga soalan 16. Okey, dan terakhir sekali, okey, yang seterusnya murid yang ketiga Noelvis. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah dia punya hasil lah. Okey, sepatutnya ada seorang lagi, Elisa Lena, tapi apakan daya ketika ujian ini dijalankan, okey, murid ini dia tak nak melakukan apa-apa. Dia senyap je. Jadi cikgu tak share lah dekat sini dia punya dia punya jawapan, sebab tak ada jawapan langsung. Okey, seterusnya poin yang kelima iaitu menganalisis data dan juga melapor. Okey, cikgu besarkan lagi.
Okey, boleh tengok sini jadual 3. Nama murid Willy Nanesha telah mendapat skor 100. Okey, jadi bermaksud murid ini standard prestasinya adalah TP3. Febrian Jambi 81.24. Okey, TP3, Noel Bisbalong 31.25, TP1 dan Alicia Lena kosong ya. Okey, cikgu letak sana belum menguasai kerana murid ini tidak melakukan apa-apa. Okey. Okey. Tapi pentaksiran akan dijalankan juga kepada murid ini. Okey. Tapi mungkin bukan masa yang terdekat, mungkin pada masa akan datang lah. Okey, jadi tafsiran data dia. Okey, berdasarkan data analisis yang telah diperoleh, hanya seorang murid sahaja yang berjaya mendapat markah penuh iaitu skor 100% dalam ujian subjektif kemahiran menulis iaitu Willy Nanesha. Febrian Jambi telah mendapat skor 81.25%, manakala Noel Bisbalong mendapat skor 31.25%. Manakala Alicia Lena tidak mendapat sebarang markah kerana enggan menjawab sebarang soalan. Okey, jadi kesimpulannya terdapat 2 orang lah yang dapat TP3 tadi tu, iaitu Willy Nanesha dan juga Febrian Jambi. Okey, maksudnya murid ini dia telah menguasai kemahiran menulis dan juga membuktikan bahawa mereka sudah boleh menulis ayat mudah dan kemas. Okey, manakala seorang murid iaitu Noel Bisbalong mendapat TP1 kerana murid ini boleh menulis huruf dengan betul. Okey, kita tengok balik. Betul ke dia tulis huruf dengan betul? Ya, betul. Okey, jadi ini adalah hasil Noel Bis tadi. Kita tengok soalan 1 dia. Soalan 2, soalan 3, soalan 4 dia jawab dengan betul. Maksudnya dia boleh kenal huruf tu dengan betul lah. Ya? Okey. Okey, jadi ini adalah ini adalah cikgu share ni sebab cikgu nak tunjuk TP tadi, standard prestasi tu, tahap penguasaan tu tadi. Okey, yang bawah tu adalah standard prestasi murid tu adalah rubrik tadi ya. Okey, benda yang sama saja. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah hasil analisis secara ringkas. Okey, faktor mempengaruhi skor markah dan tahap penguasaan. Okey. Okey, jadi daripada pemerhatian cikgu, okey, umur ni menjadi faktor utamalah sebab murid yang bernama Willy Nanesha dan juga Febrian Jambi ni umur mereka 6 tahun. Okey, manakala Alicia Lena dan Noel Bisbalong 5 tahun. Okey. Dan seterusnya pengalaman bersekolah. Okey, untuk murid yang bernama Willy Nanesha dan juga Febrian Jambi ni, mereka mempunyai pengalaman bersekolah. Okey, maksudnya Nesha ini dia telah bersekolah di prasekolah SK Sungai Buloh sejak tahun lepas. Waktu dia berusia 5 tahun lagi. Manakala Febrian Jambi ni dia murid daripada Tadika Kemas. Maksudnya dia punya pengalaman tu dah ada lah kan pergi ke sekolah. Okey, manakala untuk Noel Bisbalong dan juga Alicia Lena, okey, murid ini baru berusia 5 tahun dan baru je memulakan sesi persekolahan pada tahun ini. Okey, yang seterusnya adalah pekerjaan ibu bapa. Ibu kepada Willy Nanesha dan Febrian Jambi merupakan suri rumah. Okey, suri rumah sepenuh masa. Jadi ibu kedua-dua murid ni dia mempunyai masa lah dan juga keraplah melakukan pemantauan terhadap pembelajaran kedua murid ini. Okey, manakala bagi Alicia Lena dan juga Noel Bisbalong ni, ibu bapa mereka ni merupakan frontliner. Jadi mereka ni tinggal bersama nenek. Jadi kurang pemantauan daripada nenek dan juga atuk mereka. Okey, yang terakhir sekali adalah pengaruh persekitaran. Okey. Untuk makluman semua, Willy Nanesha dan juga Febrian Jambi ini mereka duduk di satu rumah panjang yang sama. Jadi rumah panjang ni dia mempunyai biro pendidikan, Puan Francesca, yang selalu menghubungi pihak sekolah. Itu mereka daripada rumah tersebut. Jadi kita boleh tengoklah Puan Francesca ni dia sangat committed nak tahu pasal anak-anak daripada rumah panjang tu daripada segi akademik apa semua kan. Jadi itu juga mempengaruhi skor pemarkahan dan juga tahap penguasaan bagi Febrian Jambi dan juga Willy Nanesha lah. Okey, dan juga rumah panjang ni mempunyai kemudahan, contohnya pencetak, LCD dan speaker. Jadi walaupun kita dalam melakukan sesi PDPR, jadi Puan Francesca ni selalu menghubungi cikgu, cikgu ada tak kerja rumah, boleh bagi dalam PDF tak, nanti saya nak print untuk anak-anak rumah panjang ni. Jadi macam sangat bagus lah. Okay, jadi ini juga mempengaruhi skor pemarkahan murid tersebut. Okay, jadi tindakan susulan. Okay,
apa tindakan susulannya? Okey, yang pertama, apa yang dapat cikgu membuat refleksi untuk diri sendirilah. Model transisi menulis tadi. Okey, maaf, bukan modul transisi menulis tadi tu, cikgu rasa cikgu akan upgradekan dia ataupun baik pulih dia supaya kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis ini bergerak dengan selari. Sebab dalam beberapa kajian lah ada mengatakan kemahiran menulis dan membaca ni dia kena gerak selari, baru murid tu boleh catch up lah, boleh menguasai di tahap yang maksimum. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah lampiran ni adalah lebih kepada justifikasi kepada kepada faktor-faktor yang telah cikgu tuliskan tadilah. Kita tengok pertama lah kan, faktor yang telah cikgu tuliskan tadi, iaitu yang pertama adalah faktor umur. Okey, skor markah dan standard prestasi ni dipengaruhi oleh faktor umur. Okey, dan ini juga disokong oleh ini juga terdapat sudah dinyatakan dalam teori perkembangan Robert Havigas, okey, yang didapati daripada kajian oleh Muaz, Syazwani dan Aziati. Okey, beliau telah membahagikan tugas perkembangan kepada 3 peringkat. Okey, jadi Willy Indonesia dan juga Febrian Jambi ini berada di peringkat yang ketiga. Okey, iaitu kanak-kanak usia 5 tahun dan 6 tahun ni telah bersedia untuk belajar tentang tanda-tanda yang mewakili huruf dan perkataan. Okey, jadi umur 5 tahun ni dia baru nak belajar, tapi umur 6 tahun dia sudah menguasai. Itu maksud dia. Okey. Okey, dan seterusnya dalam kajian ini juga Muaz, Syazwani dan Aziati, okey, mereka mendapati bahawa kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis ini perlu seiring untuk meningkatkan kemahiran literasi kanak-kanak. Okey, dan mereka juga menyatakan bahawa kebolehan kanak-kanak untuk dapat menulis dengan baik dan teratur perlulah diberikan latihan awal kepada mereka sejak dari kecil lagi. Okey. Okey, ini kerana kemahiran menulis ini ada kaitan dengan latihan pra-menulis, latihan kemahiran motor halus dan juga latihan koordinasi mata dan tangan. Jika perkara ini dapat dimulakan pada peringkat awal kepada kanak-kanak, maksudnya ianya dapat membantu kanak-kanak tersebut untuk menguasai kemahiran menulis pada umur yang sepatutnya. Okey, dan perkara ini juga disokong oleh kajian lepas, okey, yang menyatakan sepatutnya kanak-kanak prasekolah ni sudah dapat menguasai menulis huruf dengan betul, menulis nama, menyebut perkataan dan melukis sesuatu gambar yang bermakna. Okey, dan ini terbuktilah tadi. Okey, seperti yang kita tengok tadi, kita tengok dulu ya. Kita tengok hasil Noelvis tadi. Okey, 5 tahun dah boleh melukis, sudah boleh kuasai cara tulis huruf dengan betul. Okey. Okey, yang kedua, skor markah dan standard prestasi murid dipengaruhi oleh pengalaman prasekolah. Okey, ada kajian yang menyatakan, menurut Hanita dan Norzaini, murid perempuan lebih menitik beratkan keterlibatan dalam pembelajaran walaupun mempunyai pengalaman pembelajaran yang sama berbanding dengan lelaki. Okey, ini kita boleh tengok jugalah markah bagi murid yang bernama Willy Indonesia tadi 100%. Febrian Jambi pula adalah 80 berapa tadi? 85% kalau tak silap cikgu. Jadi betul lah, maksudnya murid perempuan ni dia lebih bersedia, maksudnya lebih terlibat dalam pembelajaran berbanding dengan murid lelaki. Okey, dan ini juga dikaitkan dengan pengalaman bersekolah lah. Mungkinlah Nesha ini ialah kalau ikut perbandingan jantina, walaupun mereka mempunyai pengalaman berasaskan pengalaman bersekolah, tetapi selalunya murid perempuan ni dia lebih catch up lebih lagi daripada murid lelaki. Mungkin itu juga mempengaruhi skor markah ya. Kenapa markah Willy Indonesia 100% dan Febrian Jambi ni dapat 85%. Okey, yang ketiga, skor markah dan standard prestasi murid dipengaruhi oleh pekerjaan ibu bapa. Okey, yang ini telah saya nyatakan tadilah. Okey, dan menurut Muaz, Syazwani dan Aziati 2021, kemahiran menulis dan kemahiran membaca perlu diajar dan dilaksanakan bersama. Ini kerana jika salah satu kemahiran tersebut tidak dapat dikuasai oleh kanak-kanak, ia akan menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran literasi. Okey, maksudnya dekat sini ibu bapa ni kena
memantau lah, sebab sesi PDPR ni yang paling banyak masa dengan anak-anak adalah ibu bapa. Jadi ibu bapa ni berperanan untuk memantau kemahiran murid ini membaca dan juga menulis. Okey, jadi maksudnya ibu bapa ni kena ekstra usaha sikit lah dari segi memantau anak-anak tu, dari segi kemahiran baca kan. Cikgu ada juga menyediakan kemahiran baca dan juga kemahiran menulis, modul-modul tu kan. Jadi ibu bapa tu sangat berperanan besar lah dalam memantau anak-anak ini dan pastikan kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis tu selari. Maksudnya kalau kita ajar ABC, benda yang ditulis pun kena ABC. Jangan pula kita mengajar ABC tapi yang kena tulis tu suku kata tertutup. Itu dia tak selari lah maksudnya. Okey, yang seterusnya keempat tadi, yang telah cikgu nyatakan tadi, faktor pengaruh persekitaran. Contohnya dekat Rumah Panjang Willy Wena Nesha dan juga Febrian Jambi tu, mereka mempunyai biro pendidikan yang sangat, orang kata, committed. Sentiasa telefon cikgu, mana cikgu boleh dapatkan latihan, apa nak kena, murid ni kena belajar hari ni, saya nak pastikan murid ni betul-betul siapkan kerja rumah yang cikgu bagi. Sangat-sangat baguslah. Okey, jadi tindakan susulan, macam cikgu kata tadi, cikgu kena pulihkanlah modul transisi yang ada, modul transisi menulis yang ada, supaya murid ni dia dapat lebih catch up lah nanti untuk next pentaksiran. Okey, jadi ini adalah rujukan yang cikgu gunakan dalam membuat analisis data ini. Okey, baiklah. Jadi setakat itu saja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.